Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Saya pasti anda menjadikan kami sebagai pilihan anda. Rutin pagi anda bermula 8 pagi, ada yang tak sabar lagi. Pukul 7.30 dah tengok TV3, dah tak sabar lagi pukul 8 pagi ni nak tengok Malaysia hari ini. Sebab apa? Sebab Malaysia hari ini akan memberikan anda pelbagai maklumat, informasi berguna dalam kehidupan seharian kita. Hari ini anda bertemankan saya Fazli Fuad dan juga rakan saya. Dan saya Marsila Hassan. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton kami. Dan pastinya Afad, kita ada lebih kurang 3 minggu lagi kan sebelum menjelangnya 2021. Bagaimana persiapan kita menghadapi tahun 2021 nanti, dan diharapkan persiapan rapi telah dilakukan, dan diharapkan kita, sebab kita masih lagi berada dalam situasi pandemik COVID-19, dan diharapkan anda semua penonton kita supaya sentiasa kekal selamat dan jaga diri baik-baik. Ya, jaga diri baik-baik sebab kita ni sekarang ni berada dalam pandemik COVID-19 kan. Okey, hari ini 9 Disember 2020, dan untuk pengetahuan semua penonton Malaysia hari ini 9 Disember merupakan hari untuk Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang disambut setiap tahun ya. Okey, dan kita tahu bahawa rasuah ini adalah salah satu perkara yang harus kita elakkan, dan setiap penyewa awam, bukan saja penyewa awam, malahan kita semua ni harus berintegriti dalam kehidupan seharian kita. Dan antara yang diangkat untuk sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa ini ialah recovery with integrity. Integriti penting dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita ini ingin dapat hidup yang selesa kan, tak perlulah untuk kita ambil rasuah. Betul, dan kita perlu berintegriti dan bersatu dalam memerangi rasuah, kerana rasuah adalah musuh negara. Dan hari ini kita bersama juga dengan rakan kita di sana. Assalamualaikum. Yang pastinya berintegriti. Ya, sangat. InsyaAllah itu bukan yang terbaik. Dan apa pun kita masih lagi berjuang. Hari ini kita banyak fokus pada sektor pertanian. Dan pastinya pertanian ini bukanlah hanya tentang apa yang kita tanam, tapi juga tentang teknologi tanaman yang terkini, dari segi hasil tanaman, kajian yang berterusan, model-model tanaman ataupun kaedah tuayan dan sebagainya. Sebab bermula pada biji benih sehinggalah kepada pucuknya, kepada apa-apa akar umbi ke, memerlukan kajian yang mendalam. Sebab kita untuk bila sebut tentang lestari ini, tentang pertanian lestari ini, ia juga ada kaitan dengan survival. Kalau ada berlaku kecemasan, macam mana untuk survive. Jadi amat diperlukan kepada cara untuk tingkatkan hasil tuayan. Kalau dulu tanam di tempat katakan 10 hektar, hasilnya begini-begini. Tapi macam mana nak tingkat dia sampai 3 kali ganda? Apa racun ataupun perosak yang sesuai digunakan untuk menghalang makro perosak? Ataupun apa kaedah yang sesuai? Apa racun ataupun baja yang penting untuk digunakan? Semuanya memerlukan kepada kajian yang mendalam, kajian berterusan. Sebab itu diwujudkan pelbagai agensi untuk membantulah. Kalau pengalaman kalian lah, pernah tak terlibat dengan bidang pertanian? Terlibat dalam bidang pertanian secara teknikalnya tak ada lah kan. Tapi ayah mentua saya salah seorang daripada pesawah padi yang berada dekat kampung. Jadi saya lihatlah antara inovasi-inovasi yang telah pun ditunjukkan daripada pihak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dan seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang, inilah dia antara peruntukan yang telah pun dibuat daripada pihak MAFI sendiri untuk kita memodernisasi untuk sektor pertanian. Dan antaranya 100 juta ringgit diperuntukkan melalui kerjasama dengan kerajaan negeri bagi projek pertanian dan penternakan berimpak dan bernilai tinggi. Juga 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program ladang e-sawit, dan juga ada insentif pengeluaran latex sebanyak 16 juta ringgit. Selain daripada geran padanan bernilai 30 juta ringgit untuk pelaburan dalam mekanisasi dan automasi untuk industri sawit, dan juga ada program modernisasi rantaian nilai agro makanan berjumlah 60 juta ringgit. Ini pembiayaan sehingga 1 juta pada kadar 3.5% untuk 10 tahun, dan juga ada program pengembangan aquakultur sebanyak 10 juta ringgit diperuntukkan, dan juga ada program permodenan vessel dan mekanisasi tangkapan yang diperuntukkan sebanyak 150 juta. Macam mana kita nak pindahkan teknologi? Contohnya ada kolaborasi dengan Thailand ke ataupun macam mana? Kalau dulu mungkin nak dapat buah mangga tu lama sangat kan? Macam mana nak cepatkan dengan buah yang berkualiti, yang mungkin sumbernya mencukupi lah untuk sekian tahun. Dan contoh sebagai ikan kan, misal kata apa jaminan untuk mendapatkan yang
jumlah yang banyak, yang berkualiti, yang selamat. Pada saat sama juga mengubah persepsi sektor pertanian. Kalau dulu orang ingat pertanian ni mungkin low class. Tapi kita nak tunjukkan dia adalah satu perniagaan yang menguntungkan. Nak galak orang muda untuk cuba di bidang perniagaan ni. Kita jenamakan macam-macam program. Ataupun nak pindahkan daripada orang bandar contohnya. Tak apa duduk di kampung, tapi jadi petani yang berjaya. Betul. Petani moden. Itu dia, cabaran besar. Ya, anda bayangkan tadi Fitri dah menyentuh berkenaan dengan sektor pekerjaan ini. Betul lah apa yang Fitri katakan tadi. Sebab sebelum ini, anak-anak muda khususnya yang berada dekat kampung, kadang-kadang mereka ini ingin ke bandar. Sebab apa? Sebab di bandar itu kehidupan ataupun pekerjaan yang lebih glamour. Tapi sekarang ini kalau kita lihat perbandingan anak-anak muda yang bekerja di kampung pun, sebenarnya pendapatan yang mereka dapat tu sebenarnya luar biasa juga. Dan cerita lagi pasal inovasi. Contohnya macam sawah padi. Sekarang ini inovasi yang telah pun dibuat daripada pihak Mafi sendiri. Mereka menggunakan drone untuk meracun, untuk membajir dan sebagainya. Itu salah satu teknologi yang penting juga mengikut kepada peredaran tahun demi tahun. Dan sebagaimana yang Fitri katakan tadi, daripada bandar ke kampung contohnya saya ada melihat seorang wanita muda ini duduk di bandar tetapi akhirnya membuat keputusan untuk pulang ke kampung dan melakukan pertanian. Pertanian yang dilakukan adalah pertanian moden. Jadi bagaimana membaik pulih dan sebagainya, itu orang kata ilmu baru dan sangat penting. Contohnya macam katakan Marsila nak tanam pisang. Kan pisang mungkin dalam tempoh 9 bulan, tempoh menunggu tu nak buat apa? Mungkin di bawahnya ada lagi tanaman lain pula. Di sebelahnya mungkin pengairannya tanam ataupun tanam benda-benda yang subur ke ataupun ikan ke ataupun buat kolam ikan ke. Di depan tu betik sebenarnya nak tunggu hasil pisang ni. Maksudnya hasil tu takkan berhenti. Takkan berhenti. Sebenarnya tunggu tu taklah tunggu kosongnya tapi ada hasil lain sampingan. Okey. Sebabkan kita mungkin dilanda pandemik COVID-19 ni ramai terkesan mungkin adik-adik berhentian kerja. Kalau anda ada tanah di kampung halaman masing-masing, bermula saat ini anda boleh menghubungi pihak daripada Mafi sendiri untuk mendapatkan pelbagai bantuan dalam bentuk sokongan ke dari segi teknikal dan sebagainya. Baik, kita nak lihat apa yang menarik di paparan akhbar tempatan. Kita nak mulakan dengan mungkin di Bitarian. Fitri, silakan. Okey, sebelum saya kena tarik nafas dulu. Ini berhadapan Sultan Perak masih belum yakin istiadat mengangkat sumpah Menteri Besar yang baru masih tidak dapat dilakukan kerana Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah masih belum diyakinkan oleh mana-mana pihak untuk memiliki majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri. Ini selepas baginda menerima menghadap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibie serta 3 pemimpin Pakatan Harapan Negeri. 3 adun PAS Perak yang dijadualkan menghadap Sultan Nazrin semalam tidak berbuat demikian kerana masih menunggu keputusan pucuk pimpinan parti. Mereka Bersatu Perak menyatakan belum menerima titah menghadap secara rasmi. Dan antara maklumat lain, ini memang menjadi isu bualan negara sebab Perak antara disebut-sebutlah kerana pelbagai konflik dan kontroversi sejak PRU yang sebelum ini lagi. Dan antara lain mengikut ahli Dewan Negara Perak Datuk Muhammad Anwar Zaini, Sultan Perak belum dapat diyakinkan oleh mana-mana pihak. Dan kita akan menunggu sampai mereka bersedia meyakinkan Duli Yang Maha Mulia dan baginda berpuas hati sudah ada majoriti untuk membentuk atau menubuhkan kerajaan. Dan pastinya Istana Kinta kini jadi tumpuan ekoran kemelut politik di Perak dan pemimpin utama parti politik menghadap sembah Sultan Nazrin. Berbagai perbincangan telah pun dilakukan dan ini untuk menjamin rakyat ya, sebab bila tanpa ada pucuk pimpinan kita bimbang segala agenda pembangunan tak dapat difokuskan, terutama golongan yang terjejas akibat pandemik yang memerlukan sokongan gerak kerja program. Perlu ada teraju yang mantap yang dapat memimpin membawa Perak ke puncak kecemerlangan. Jadi kita nantikan isu ini untuk diselesaikan secara baik demi rakyat, demi kesanimbangan dan demi kejayaan semua pihak insya-Allah. Okey, itu yang termuat. Jadi 3 surat hadapan utama diberikan fokus tentang kemelut politik di Perak Darul Rizwan. Dan seterusnya perkembangan di harian Metro hari ini yang menjadi paparan utamanya adalah banjir Temenung Terengganu sebulan baru surut. Perinciannya ada di halaman keempat di mana di sini letih hadap air Temenung, masalah berlalutan sejak 10 tahun lalu. Setiap kali hujan terutama pada musim tengkujuh pada November hingga awal Februari itu memberi kesan kerana air Temenung pada paras 0.5 meter itu mengambil masa lebih sebulan untuk surut sekiranya tidak hujan, dan masalah itu sudah diajukan bagaimanapun sehingga kini masalah itu tidak pernah diberi perhatian dan tiada usaha diambil untuk menyelesaikannya. Sistem perparitan yang tidak terurus lain, banyak kawasan tadahan air hujan ditambak dengan pasir untuk tujuan pembinaan rumah antara punca utama masalah itu berlaku. Dan menurut penduduk sudah 2 kali dia terpaksa berlindung di pusat pembinaan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Atas Tol pada bulan ini.
ini. Dan masalah ini juga menyebabkan mereka tidak keluar rumah terutama pada waktu malam kerana bimbang ancaman ular berbisa yang pernah ditemui di dalam air, dan sudah pasti air termenung ini bercampur dengan pelbagai kotoran termasuk sampah dan menyebabkan bau busuk. Dan jika ingin pergi pejabat, penduduk di situ terpaksa memakai seluar lain terlebih dahulu dan menyediakan air untuk basuh kaki. Jadi tak seronoklah untuk menjalani kehidupan seperti ini setiap kali air naik di kawasan rumah, dan kita harapkan pihak-pihak berkepentingan, pihak-pihak berwajib dapat bertanggungjawab dalam membantu menyelesaikan masalah ini. Masalah perparitan inilah supaya masalah banjir ini tidak lagi berulang. Itu yang menarik ada di Harian Metro. Pastinya pelbagai lagi paparan, pastikan anda jangan lupa dapatkan Harian Metro. Ya, sebenarnya bukan air sahaja yang termenung, malahan masa-masa banjir yang lihat kawasan rumah tu penuh dengan air pun termenung juga. Macam mana ni? Bila lah agaknya air ni nak surut dan sebagainya. Sistem perparitan tu harus dijaga dan juga dibaik pulih. Baik, itu di Metro. Di NST pula, di muka hadapannya cerita situasi politik yang berlaku di negeri Perak. Fetri telah berkongsikan. Saya ingin membacakan yang menjadi pilihan juga untuk dikongsikan di muka surat 4 di NST berkaitan dengan COVID-19. 4 deaths reported, 2 new clusters, 1,012 new cases. They comprise the Seruling and Bina Darul clusters in the Klang Valley, says Health DG. Malaysia, which had been recording 4 fewer COVID-19 cases in the past 6 days, saw another 1,012 new COVID-19 cases yesterday. Health Director General Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah in a statement said of the total 7 were imported while the rest were local transmission. Dan rangkumannya di sini, a total of 44 cases were from clusters involving prisons, namely Tembok 24, Bakti 18 and Seberang Perai Prison 2. Selangor masih lagi berada di puncak teratas, retain the top spot with the highest number of COVID-19 cases recorded at 417, followed by Sabah 271 and Johor 108. Ya. Dan seperti mana yang dikatakan tadi, 2 kluster baru iaitu kluster Seruling melibatkan daerah Klang, Hulu Selangor dan Petaling di negeri Selangor. Senarai 2,267 individu telah pun disaring, 109 dikesan positif. Manakala kluster another one cluster iaitu kluster Tapak Bina Darul melibatkan daerah Titiwangsa, Ceras dan Lembah Pantai di KL iaitu di Petaling, Sepang, Kuala Langat dan Kelang di Selangor serta Seremban di Negeri Sembilan. Dan kalau ikutkan daripada kluster ini, 240 telah pun disaring, 14 daripadanya telah pun dikesan positif daripada kluster ini. Itu yang kita rangkumkan di sini, bahawa masih lagi terdapat angka yang banyak, iaitu 4 angka. Semalam mencatatkan 1,012 yang positif, di mana secara keseluruhannya jumlah untuk yang sihat, kalau kita perhatikan jumlah yang kali hijau tu, warna hijau tu 1,750, jumlah yang pulih 64,056 kes. Manakala semalam mencatatkan angka kematian baru sebanyak 4 orang, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian di Malaysia setakat semalam adalah sebanyak 388, dan kita harapkan agar wabak COVID-19 ni agar segera berlalu. Dan saya ada terbaca semalam bahawa ada satu kenyataan daripada KKM menyatakan bahawa walaupun kita dibenarkan untuk merentas negeri dan dinasihatkan agar kalau boleh kita tunggu angka positif COVID-19 itu daripada 4 digit ke 3 digit. Kita tunggu angka itu turun, barulah kita boleh pulang ke kampung. Dan kalau kita nak pulang ke kampung, pastikan kita tidak pulang beramai-ramai. Contohnya kalau Alung dah balik kampung, janganlah kita balik kampung, tunggu dulu. Betul, itu salah satu langkah lah untuk mengelakkan penularan. Sekarang ni masing-masing berebut nak pulang ke kampung halaman masing-masing, tapi pendekatan yang Masila katakan tadi betul juga kan. Contohnya ada 5 adik-beradik, ada penggiliran lah. Sebab apa? Sebab kita bulan Disember ni banyak cuti. Contoh nanti kita nak Christmas pula kan. Jadi mungkin ada perhatian untuk kita pulang ke kampung halaman masing-masing. Baik, kita ingin berehat seketika. Sekali nanti kita nak bercerita lagi ataupun bercakap lagi berkenaan dengan kelestarian sektor pertanian dan makanan negara ini bersama dengan Fitri, dan juga kita bersama dengan YB Menteri sebentar lagi. Segalanya pastinya di Malaysia hari ini. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin.
Confined spaces, tempat tertutup seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara hinggap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Kembali di MH Syahid. Hari ini kita akan berbincang, mengupas selanjut dan meninjau perspektif tentang memperkasa sektor pertanian dan industri makanan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandri, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Terima kasih Datuk untuk pagi ini. Ya, dan kita pun berbangga hari ini dapat berkongsi tentang pertanian, industri makanan yang mana penting untuk survival negara. Dan terlebih dahulu, Datuk, kita lihat bagaimana tentang bajet yang dibentangkan. Kita melihat bahawa ada banyak belanjawan yang dibentangkan ini menunjukkan bahawa peratusan yang tinggi juga untuk memastikan kelestarian bagi pertanian dan industri makanan, MAFI dalam belanjawan 2021. Silakan Datuk Seri. Ya, MAFI merupakan antara kementerian yang mendapat peruntukan yang agak tinggi untuk bajet 2021 ni. Tetapi kalau kita lihat dari segi keseluruhannya, ia menunjukkan satu bajet yang berkurangan, lebih kurang 2.16%, lebih kurang 0.1 bilion ringgit kurang daripada bajet yang diuntukkan untuk kementerian ini pada tahun yang lalu. Tetapi kalau kita lihat pecahannya dari segi bajet mengurus, pengurangan itu melibatkan bajet mengurus sebanyak kurang 7.24%. Tapi kalau kita lihat bajet untuk pembangunan bagi kementerian ini tahun depan menunjukkan peningkatan sebanyak 10.89%. Jadi bajet pembangunan ini melibatkan penambahan 410 juta ringgit dalam bentuk inisiatif baru untuk menggalakkan pertumbuhan industri pertanian ini keseluruhannya. Itu dia. Jadi kita melihat bahawa semua sektor terjejas akibat COVID-19 yang kita pun memang mengharapkan supaya ia dapat diselesaikan sebaik mungkin sebab ia melibatkan rantaian Datuk Seri yang mana pekerja-pekerja bawahan tinggal kepada pengusaha sektor itu sebab ketika PKP dulu ada yang terdapat
berfungsi. Jadi hasilnya ada yang rosak dan sebagainya. Jadi bergantunglah juga kepada mungkin apa insentif yang ada untuk membantu mereka untuk bangun kembali. Sebab tadi Datuk Seri sebutkan tentang pembangunan itu perlu diteruskan sebab ia menjamin rantaian yang bagus untuk pekerjaan, untuk pembekalan kepada pelbagai sektor. Jadi apa barangkali tonik yang diperlukan untuk membangunkan kembali ini supaya terus mantap pada landasan yang tepat. Ya, kita harus akur dan insaf bahawa bajet ini adalah untuk menggalakkan pertumbuhan. Tetapi tidak cukup untuk membangunkan industri itu keseluruhannya. Kalau kita lihat tumpuan bajet 2021 ataupun bajet-bajet sebelum ini adalah untuk memastikan petani, penternak, nelayan dapat terus mengeluarkan bahan makanan untuk rakyat Malaysia. Tetapi kalau kita lihat dari segi untuk membangunkan keseluruhan industri, kita mesti bercakap tentang penglibatan pihak industri yang besar, private entity yang besar. Dan di pihak kementerian adalah menjadi tugas kementerian untuk mengolah dasar yang boleh merangsang pertumbuhan industri keseluruhannya. Jadi bajet ini untuk nelayan dalam bentuk subsidi, untuk agensi-agensi kementerian dalam bentuk pembangunan, untuk memastikan kelastrian pembangunan industri ini terus berjalan rancak untuk kepentingan rakyat Malaysia keseluruhannya. So kita bercakap tentang memastikan ada makanan di atas meja. Jadi kementerian ini bertanggungjawab untuk memastikan bahawa nelayan terus mengeluarkan hasil, petani, peternak terus mengeluarkan hasil. Pada masa yang sama, kita olah dasar untuk melibatkan penyertaan pihak industri yang lebih besar, berskala besar. Dan pada ketika itu kita bercakap tentang industri ini akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan agriculture, pertanian ini untuk sekian lama, beberapa tahun yang lalu menyumbang lebih kurang 3,7%. Dan untuk tahun depan ni 2021, kita diunjurkan untuk menyumbang lebih kurang 4,7% daripada KDNK. Jadi merupakan satu industri yang besar yang dilihat oleh Menteri Kewangan sebagai satu sektor yang akan terus menyumbang KDNK negara. Jadi seperti saya katakan awal tadi, MAFI, kementerian ini, diberi peruntukan lebih kurang 4,79 bilion untuk tahun depan. Dan tentu sekali sedikit pengurangan di sana-sini, tetapi secara keseluruhannya kementerian ini antara kementerian yang dilihat sebagai satu kementerian yang penting yang akan terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan macam mana Datuk Seri melihat elemen kreativiti? Saya tadi ada nampak visual tentang kebun komuniti yang mana dalam apa situasi pun perlu ada kreativiti, ilmu, kebijaksanaan untuk menjana hasil lah. Jadi pastinya saya percaya Datuk Seri banyak berjumpa dengan golongan nelayan, bagaimana dia punya masalah yang berbeza. Tapi di gerakan petani moden yang baru nak bermula ni juga harus diberikan rangsangan. Jadi macam mana kreativiti juga diperlukan untuk memacu pertanian ini. Okey, komuniti antara program yang dilakar dalam 7-8 inisiatif oleh kementerian ini. Jadi kita ingin melihat masyarakat bandar ataupun masyarakat pinggir bandar boleh menggunakan ruang tanah yang ada untuk berkebun. Dan bukan kecil peruntukannya, kita bagi dah habis sebelum ini 10 juta ringgit dan untuk bajet akan datang sebanyak 30 juta ringgit diuntukkan untuk program komuniti. Jadi kita ingin melihat masyarakat bandar terus mengusaha tanah-tanah lapang yang ada di sekeliling rumah pangsa, di rumah mereka, untuk menanam sayur-sayuran untuk keperluan sendiri. Jabatan Pertanian, kementerian ini akan membantu dari segi nasihat, dari segi input alat-alat dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu program yang popular ketika ini. Initially dibagi 10 juta ringgit tetapi dah habis. Sebab itu untuk bajet akan datang ini diuntukkan sebanyak 30 juta ringgit oleh Kementerian Kewangan untuk merangsangkan pengeluaran hasil sayur-sayuran untuk kegunaan sendiri. Dan saya difahamkan juga banyak teknologi terkini
Sebab bila kita sebut tentang berimpak tinggi itu pastilah melibatkan modernisasi yang kemudian juga perlu ada pemantauan. Kadang-kadang kita invest dalam setengah sektor tapi bahu bukan hasil ya. Sebab bila ada teknologi baru ni juga melibatkan kos. Jadi apa pemantauan yang dilakukan supaya ada impak, bermaksud hasilnya itu menguntungkan, malah mencipta pula rangkaian baru untuk wujudnya peluang-peluang perniagaan baru, orang muda yang mahu terlibat dalam perniagaan? Ya, kita melihat bajet ini sebagai satu bajet yang menyusun untuk merangsangkan pertumbuhan semua sektor dalam industri pertanian. Sebab itu kita lihat ada bantuan untuk nelayan, ditingkatkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan untuk lebih kurang beberapa ribu orang nelayan. Kita melihat ada bantuan untuk petani, untuk pasawa. Jadi ini merupakan, seperti kita katakan awal tadi bahawa ini merupakan satu bajet untuk merangsang pengeluaran yang berkekalan, pengeluaran barang makanan yang berkekalan untuk negara kita. Sebab itu kita di kementerian kita ingin memastikan bahawa setiap bajet peruntukan yang diuntukkan untuk kementerian ini akan digunakan sepenuhnya untuk membangunkan industri ini. Langkah-langkah akan terus diambil untuk memastikan tiada keteresan, memastikan bajet yang diunjurkan untuk kumpulan-kumpulan sesar ini akan dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh kumpulan-kumpulan sesar yang dihajatkan oleh kementerian. Jadi kita melihat bahawa walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak memperangsangkan bagi negara pertumbuhan ekonomi, tetapi kementerian ini dilihat sebagai antara kementerian yang perlu terus dirancangkan pertumbuhannya untuk memastikan rakyat Malaysia terus mendapat bahan makanan yang diperlukan sentiasa. Jadi tentu sekali beberapa langkah yang dibuat oleh kementerian untuk memastikan pertumbuhan industri. Merupakan antara salah satu inisiatif untuk memacu pertumbuhan teknologi dalam industri perikanan umpamanya. Kalau kita lihat sekian lama kita bergantung nelayan di zon A perlu ditingkatkan kepada zon B dan zon B ditingkatkan kepada zon C. Yang itu diuntukkan 150 juta oleh kerajaan bagi meningkatkan teknologi penangkapan kapal, ditingkatkan dari segi dan sebagainya. Jadi merupakan langkah yang akan khusus untuk membangunkan industri dalam semua sektor dalam industri pertanian ini. So nelayan ada, petani ada, pesawa ada. Dan kita harapkan agar bajet ini akan dapat merancangkan pertumbuhan keseluruhan industri. Itu dia. Dan kita pun setiap hari baru ini memang heboh juga isu bawang. Jadi kita juga mengharapkan juga ini mungkin apakah ini cerminan kepada jaminan food security kepada keperluan penting utama supaya sentiasa perkara itu mencukupi dan kita juga mampu menjadi pengeluar bukan hanya lagi sebagai pengimport. Okey, dua item bahan makanan yang kita masih mengimport terlalu besar, iaitu beras dan daging dan tenusuk. Jadi ini merupakan tumpuan kementerian untuk memastikan kita akan mengurangkan import beras dan juga daging ini daripada luar. Jadi kalau kita lihat dua item ini merupakan item penting. Sebab itu dalam jawatankuasa Kabinet on Food Security, security makanan yang dibentuk semasa PKP awal dahulu dan dipengerusikan oleh Perdana Menteri, kita ingin memastikan dua bahan makanan ini dapat ditingkatkan dan mengurangkan pergantungan kita terhadap import daripada luar. Jadi beberapa langkah telah dirancang dan akan dipastikan diambil untuk memastikan kita akan dapat mengeluarkan beras lebih banyak. Tetapi saya baru dimaklumkan oleh pegawai saya di kementerian, dilihat daripada data yang dikumpul oleh Jabatan Pertanian untuk tahun 2020 ini, menunjukkan bahawa pengeluaran beras negara kini meningkat daripada 70% SSL pada 79% SSR setakat ini. Jadi berarti kita tahun 2020 ini kita mampu mengeluarkan beras 79% daripada keperluan. Ini merupakan data rekod yang dibagi kepada saya oleh Jabatan Pertanian
semalam. Jadi berarti kita ada potensi untuk meningkatkan tahap SSL kita untuk beras. Jadi kita akan bekerja keras untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada import bahan makanan daging dan tunusu. Melebihi 9% ini kita punya tahap sendiri. Kita masih bergantung lebih kurang 77% untuk daging daripada luar negara. Kita cuma mampu mengeluarkan lebih kurang 23-24% daging. Dan tunusu kita cuma mampu mengeluarkan lebih kurang 35% daripada keperluan. Jadi merupakan tumpuan kementerian. Jawatan kuasa Cabinet on Food Security itu bersetuju untuk membentuk lembaga ruminan umpamanya yang akan menumpu usaha untuk meningkatkan pengeluaran daging dan tunusu untuk negara kita. Jadi ini merupakan dua fokus. Kalau dari segi items yang lain, bercakap tentang sayur-sayuran, ada sayur yang kita ekspor, tetapi sayur temperate kita import. Dari segi udang, makanan laut, sebagian besarnya kita mampu untuk memenuhi keperluan tempatan, tetapi ada sektor yang dalam sektor perkebunan ini, udang harimau umpamanya, kita ekspor ke luar negara. Jadi ada item-item makanan yang kita mampu menjadi pengekspor, tetapi certain item yang kita masih bergantung dengan import daripada negara luar. Jadi ini merupakan cabaran di kementerian dan kita harap kita akan dapat mengolah dasar yang lebih kondusif untuk memastikan pihak industri mencebur dalam dan melabur dalam industri pertanian keseluruhannya dan akan mampu meningkatkan SSL kita. Itu dia. Untuk keperluan makanan. Dan saya juga bertanya tentang pelantikan pertubuhan peladang kebangsaan Nafas sebagai pengedar benih padi yang sah. Sebab ini amat penting untuk menjamin ekosistem padi itu sendiri. Jadi macam mana proses dan perkembangannya, Datuk Seri? Okey, ini merupakan pendekatan drastik dan progresif yang dibuat oleh kementerian. Saya duduk di kementerian ini lebih kurang 8 bulan lamanya. Dan dalam 8 bulan itu pelbagai masalah yang saya lihat dihadapi oleh industri ini keseluruhannya. Antaranya adalah benih padi sah ini. Saya fikirkan masalah ini merupakan masalah yang baru rupanya saya dimaklumkan. Ia merupakan satu masalah yang dah berlanjutan bertahun-tahun lama. Isu pengantaran benih daripada kilang pengeluar benih kepada pesawat. Jadi kita lihat sekarang ini tiada kontrol, tiada kawalan. Sesiapa boleh menjadi ejen untuk menghantar benih padi sah yang disubsidikan oleh kerajaan itu kepada pesawat. Sebab itu kita melihat pesawat at the end of the day membeli benih padi sah ini dengan harga yang agak tinggi. Sehingga RM60 untuk satu kampit 20 kg. So, sebab itu bila saya duduk di kementerian ini, kita melihat dan mengolah langkah terbaik untuk mengurangkan manipulasi terhadap pesawat ini. So, selepas berbincang dengan Persatuan Pesawat Semenanjung ini, kita come out with the idea that Nafas mesti memainkan peranan yang lebih aktif dalam menghantar benih padi sah kepada pesawat. So, sebab itu kita lantik Nafas. Nafas mempunyai berapa ratus cawangan PPK di seluruh negara. Dan ada PPK yang ada kapasiti dan capability untuk melaksanakan tanggungjawab penghantaran ini. Ada kenderaan, ada lori dan sebagainya. Ada dana untuk membeli daripada kilang dan menghantar kepada pesawat. So kita guna Nafas. Kita lantik Nafas sebagai the sole agent, pengedar tunggal untuk menghantar benih ini. Dan pada masa yang sama kita letak price ceiling, harga tetap untuk harga padi 20 kg satu kampit. So kalau dulu pesawat beli sehingga RM60 satu kampit. Ada yang membeli daripada ejen ini sehingga RM100 satu kampit 20 kg benih padi. So sekarang ini kita letakkan RM35. So maksudnya Nafas melalui PPK yang dilantik ataupun ejen yang dilantik oleh Nafas itu hanya boleh menjual benih padi sah 20 kg satu kampit dengan harga maksimum RM35. So langkah ini diharapkan akan dapat meringankan
beban kepada pesawat dan akan dapat mengurangkan manipulasi oleh ejen-ejen yang menjadi ejen pada kilang untuk menghantar benih padi. So ini merupakan langkah drastik yang diambil oleh kementerian. Dan saya harap ianya dapat mengurangkan isu manipulasi terhadap pesawat. Selama ini Masih yang terhad, tapi semuanya telah boleh disampaikan dengan jelas dan terang dengan sokongan visual yang cukup menarik. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Dr. Ronald Kehating, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, berkongsi tentang fikrah tuju dan juga bagaimana gerak kerja setelah mendapat bajet yang cukup ampuh untuk menggerakkan sektor pertanian negara. Sekali terima kasih Datuk Seri. Terima kasih banyak. Kabar setika kembali berbagi dengan pelbagai lagi agenda pengisian untuk tambah ilmu di MHI Malaysia hari ini. Kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami seawal jam 8 pagi tadi. Baik, kita tahu bahawa banjir yang melanda kali ini agak mencabar kerana kita bukan sahaja terpaksa berhadapan dengan banjir, tetapi dalam masa yang sama kita juga berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan dalam menghadapi bencana atas bencana ini, pastinya kesiapsiagaan yang tinggi perlu dilakukan bagi menghadapi masalah banjir kali ini. Dan untuk bercakap mengenai kesiapsiagaan ini, di talian video sekarang ini bersama kami adalah Datuk Hussein Omar Khan, Pengarah Session Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, yang akan bercakap mengenai kesiapsiagaan ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Datuk sihat? Alhamdulillah juga. Okey, baik Datuk. Bercakap mengenai kesiapsiagaan ini, mungkin Datuk boleh memperincikan secara jelas apa kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pihak NADMA dalam menghadapi banjir kali ini. Tambahan lagi, kita sekarang ini berdepan dengan pandemik COVID-19. Pastinya berbeza situasinya. Bagaimana Datuk? Silakan. Terima kasih Mas Sila. Selamat pagi kepada semua penonton. Seperti biasa tahun-tahun sebelum ini, NADMA sebagai peneraju dalam pengurusan bencana, apabila masuk saja ke penghujung tahun, monsun timur laut antara Oktober sehingga ke Mac, NADMA akan bersiap dari segi berbagai persiapan. Bermula dengan pelancaran bulan kesiapsiagaan monsun timur laut yang akan bermula pada Oktober, dengan mengadakan mesyuarat-mesyuarat penyelarasan di peringkat pusat, negeri dan juga daerah yang melibatkan jawatankuasa pengurusan bencana pusat, negeri dan juga daerah. Dalam kesiapsiagaan ini, kita akan menyarah dari segi persiapan, aset dan juga SOP. Jadi pada tahun ini kita berbeza sedikit kerana kita menghadapi bencana dalam bencana. Kita menghadapi banjir pada penghujung tahun ini di beberapa negeri yang terjejas dalam keadaan pandemik COVID-19. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita mengeluarkan tambahan SOP yang sedia ada seperti penjagaan diri sendiri dari segi petugas itu sendiri. Dua aspek. Satu dari segi operation, apabila kita pergi menyelamatkan mangsa-mangsa banjir dan sebagainya, perlu penjagaan dari segi penjarakan sosial dan sebagainya, dan juga kita perlu mengetahui siapa yang berada di tempat-tempat yang terjejas tersebut. Okay. Contohnya mereka yang berada dalam kawasan kuarantin ataupun dalam tempoh kuarantin COVID-19 yang memakai gelar dan sebagainya. Data-data tersebut pihak petugas akan tahu untuk memudahkan mereka handle mangsa-mangsa ni. Dari segi kapasiti air, ya Masyilah. Ya, teruskan Datuk. Dari segi kapasiti pengangkutan, contohnya bot, kenderaan darat dan sebagainya, mungkin kapasiti yang kita akan gunakan tidak seperti dulu. Kita mungkin separuh daripada muatan dalam kenderaan-kenderaan tersebut untuk mengekalkan pencerahan sosial dan sebagainya. Dan mereka yang bergejala kemungkinan akan diberikan pelitup muka ataupun face mask bagi mematuhi SOP yang sedia ada lah. Begitu juga dengan pusat-pusat pemindahan. Sekiranya dulu setiap pusat pemindahan akan melibatkan 300 orang contohnya, kini separuh daripada itu, mungkin dalam 200 lebih saja sebab kita mengekalkan jarak penjarakan sosial. Jadi dalam keadaan ini kita lebih prefer ataupun lebih mudah menggunakan sekolah-sekolah yang mempunyai bilik-bilik darjah. Jadi kalau keadaan mengizinkan, kita akan menggunakan satu keluarga satu bilik darjah dan sebagainya. Jadi dari segi
pengasihan fizikal di sekolah-sekolah itu telah ada lah. Okey. Baik Datuk. Kabarnya Nadma telah melakukan persiapan dari awal tahun lagi. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan, kongsikan sedikit mungkin antara cabaran-cabaran yang dihadapi Nadma dalam membuat persediaan dalam menghadapi banjir kali ini. Cabaran yang kita hadapi dari segi pematuhan pada SOP lah. Contohnya apabila keadaan terdesak, ramai yang nak berpindah dan ada yang berpindah pada waktu-waktu yang akhir. Jadi ini menyukarkan petugas untuk mengambil mereka di lokasi-lokasi mereka berada. Kemungkinan laluan tu lebih sukar untuk ditempuhi lah berbanding dengan di peringkat awal banjir. Jadi ini satu cabaran yang lebih berat kepada petugas, sama ada daripada PDRM, APM ataupun bomber yang menggunakan aset seperti bot dan sebagainya lah. Jadi yang keduanya dari segi keadaan setiap mangsa-mangsa tu, mungkin kita tidak mengetahui adakah mereka atau mereka adalah pesakit COVID ataupun close contact dan sebagainya lah. Kiranya data-data yang kita peroleh tidak tepat ataupun lambat diterima dan sebagainya. Jadi kepada mungkin mangsa-mangsa banjir ini yang tidak sihat, keadaannya demam dan sebagainya, adakah mereka ditempatkan di satu kemah yang dihaskan, Datuk? Betul, Masilah. Kita dah aturkan supaya dia ada ruang pengasingan. Apabila mangsa-mangsa ini sampai dekat pusat pemindahan sementara yang kita sebut PPS ni, akan ada saringan awal yang diaturkan oleh komuniti di kawasan tersebut ataupun pihak Sekretariat APM, di mana mereka dia akan saring mengambil suhu, pendaftaran Maya Sejahtera, dan sekiranya ada gejala seperti suhu badan yang tinggi dan sebagainya, mereka diasingkan daripada awal lagi sementara menunggu pihak KKM datang merawat mereka dan sebagainya lah. Jadi Datuk melihatkan kepada keadaan banjir, mangsa-mangsa banjir, adakah Datuk melihat apa keperluan yang perlu diperlukan oleh mangsa-mangsa banjir ini? Mungkin hygiene kit ataupun pek makanan lagi? Ya, dari segi keperluan, apabila mereka sampai saja ke pusat pemindahan sementara ni, mereka akan dibekalkan dengan mask, mereka akan dibekalkan dengan kit makanan. Yang mana pihak NAMA telah berkooperasi dengan Pharma untuk membekalkan kit makanan kepada di pusat-pusat pemindahan inilah. Dan dari segi penyediaan makanan, pada kali ini kita tidak sediakan seperti buffet dan sebagainya. Kita akan buat makanan berbungkus dan diadakan kepada mangsa-mangsa di setiap cubicle tent ataupun di bilik yang mereka berada lah, supaya mengelakkan mereka berhimpun ataupun gagal mewujudkan penjarakan sosial itulah. So itu antara perkara yang kami masukkan dalam SOP baru pada tahun ini. Jadi pematuhan SOP oleh mangsa dan juga petugas semua bagus ya? So far alhamdulillah, apa yang kita alami pada minggu lepas di Pantai Timur, Terengganu, Kelantan dan sebagainya, kita dapat mengikuti pematuhan, tetapi masih ada ruang untuk menambah baik dan juga mematuhi dengan lebih baiklah. Okey, baik Datuk. Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi berkongsi bersama kami, bercerita mengenai kesiapsiagaan NADMA dalam menghadapi banjir kali ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Sama-sama. Terima kasih. Itu dia tadi Datuk Husin Omar Han, Pengarah Session Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Dan kepada anda yang mungkin berada di kawasan yang berisiko dinaiki air, pastikan anda sentiasa dapatkan maklumat-maklumat terkini mengenai cuaca. Pastikan anda membuat persediaan rapi dan sebagainya dari kita berhadapan dengan masalah yang timbul kelak akibat banjir yang bakal melanda. Baik, kita nak berehat seketika dan kembali nanti kita akan bersama Fazli. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini.
Ya, anda masih lagi bersama dengan saya, Fazli, Fetri dan juga masihlah pastinya di Malaysia hari ini. Baik, sekarang ini kita nak bercakap berkenaan dengan bola sepak Malaysia dan fokus kita kepada jurulatih. Ya, dan kita tahu bahawa anda sebagai peminat-peminat bola sepak, saya pasti anda telah pun mengetahui tentang isu ini, iaitu isu yang dibangkitkan sekarang ini di mana jurulatih tempatan kurang dipilih oleh pasukan-pasukan dalam Liga M. Ya. Dan kalau kita perhatikan dekat sini, ya, Liga M ini memang salah satu daripada liga yang bersifat terbuka untuk memilih mana-mana sahaja pengendali dari dalam negara ke ataupun dari luar negara. Tetapi untuk isu sekarang ini, mereka lebih gemar untuk merekrut pengendali dari luar negara. Dan untuk bercakap tentang perkara ini, kita bersama dengan orang yang mencetuskan isu inilah. Kita bersama dengan Coach B. Satyanathan, Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, apa khabar semua? Alhamdulillah sihat dan saya pasti Coach dah tak sabar lagi untuk memperkatakan tentang isu ini, ya. Jadi Coach, bagaimana Coach untuk kita meimbangi sebenarnya situasi isu ini, ya? Dalam masa sama juga kita ni memang nak memantapkan bola sepak negara, tetapi kita ni, pasukan kita ni lebih cenderung untuk memilih jurulatih luar berbanding dengan jurulatih tempatan ni. Pandangan Coach tentang isu ini. Okey, terlebih dulu kita sebagai persatuan, Ya. kita bukan nak mengelakkan daripada atau ban foreign coaches, tetapi kita galakkan pasukan-pasukan kalau nak mengambil seorang jurulatih daripada luar, biar dia ada standard, dia ada satu dia memang specialized macam apa yang dibuat di Korea, di Jepun, di mana Udo Lattek, ya, Eric Rottweiler, jurulatih-jurulatih yang masyhur yang pergi ke klub di Jepun dan Korea, ya. Dan di sini kita kena tetapkan, walaupun mereka ada pro license, kita ni semua, ya, di dunia ni, terutama di Asia, di Europe, kita ada pro license yang telah pro license ni mula daripada Eropah. Lepas tu AFC mengikut UEFA punya syllabus. So masing-masing sama juga content pro license, ya. Tetapi semua boleh dapat lesen, macam memandu, lesen memandu lah. Semua boleh memandu, tapi yang pergi F1 adalah yang terbaik, ya. Yang pemandu F1 tu yang specialized. So kalau negara kita nak maju dalam bola sepak, janganlah ambil lesen yang biasa je. Mereka mesti bukan ada lesen saja, pengalaman yang memang cukup dalam. Lepas tu macam Gus Hiddink, ya. Gus Hiddink bila Korea National Team ambil dia semasa World Cup, ya, 2002, ya. Selepas tu asisten beliau adalah coach Vietnam sekarang, yang beberapa maju sekarang Vietnam kerana di bawah asisten Gus Hiddink. Dia telah mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang boleh kita membawa sebuah pasukan tu lebih tinggi, lebih tinggi. Kita tak boleh lari daripada kenyataan. Kita kena belajar. Kita kena belajar daripada orang yang lebih baik daripada kita. Ya? Contohnya, orang Eropah ni atau mana-mana pun, kalau Jepun atau Korea, ya, ada Korea mengalahkan Jerman, ada tak kita nampak jurulatih Korea di Germany? Tak ada. Kerana mereka tidak memandang kita tinggi. Selalunya kita ni, kalau nampak seorang Brazil atau seorang Jerman tu, dia tukang kasut di negara dia pun, dia kata dia ni bagus sebagai jurulatih ni. Ya? Andaian, persepsi orang di sini. Betul. Saya dah pergi ke mana-mana, saya dah pergi khusus di Brazil, ada yang jurulatih yang memang tak boleh pakai punya. Saya di bawah 7 jurulatih asing. Saya menjadi asisten selama 16 tahun. Berbagai-bagai jurulatih asing ni. Betul. Ada yang bagus,
ada yang tak boleh pakai punya. Ya, walau macam mana pun kita tidak boleh menidakkan kehebatan kepakaran yang dimiliki oleh jurulatih tempatan ini. Dan coach tadi menyentuh berkenaan dengan lesen ini. Sebenarnya untuk pengetahuan anda, bukan senang ya untuk kita mendapat lesen ini, memerlukan masa sekurang-kurangnya 10 tahun. Lepas tu untuk mendapatkan lesen ini memerlukan pembelanjaan yang tinggi, hampir RM100,000. Jadi bagaimana coach melihat tentang perkara ini? Ada di antara jurulatih tempatan ini yang telah pun mendapatkan lesen ini, tetapi tiada jaminan untuk peluang pekerjaan mana-mana pasukan yang bersaing dalam Liga M ini. Adakah mungkin pasukan-pasukan kita ini melihat dari segi taktikal yang berbeza, nama sama, nama yang berbeza tetapi mungkin taktikal yang sama. Sebab apa? Sebab datangnya dari Malaysia. Pandangan coach tentang perkara ini. Ya, daripada segi taktikal dan sebagainya semua sama je. Ya. Semua tahu apa sistem 4-3-3, semua tahu 4-5-1. Betul. 4-4-2 ataupun cara Jerman lain, cara Italian lain, cara apa lain, cara Jepun lain. Tetapi kita tak boleh terus ikutkan sistem macam Barcelona. Siapa nak ikut style Barcelona? Tak boleh. Yeah. Pasal kita tak ada pemain-pemain seperti Messi dan sebagainya. So sistem ni adalah satu dalam bola sepak untuk meletakkan pemain. Tetapi peranan seorang pemain tu lebih penting daripada sistem. So saya mungkin orang-orang Eropah ni kerana kita tengok Champions League macam malam tadi kita nampak dia punya standard memang tinggi. Kerana pemain-pemain mereka mempunyai skill yang lagi tinggi daripada pemain-pemain yang ada di sini. So nampak game tu hebat. Betul. Dan bila sama-sama handal, apa yang membezakan pasukan adalah jurulatih tu. Jurulatih itu akan menukar strategi dan taktik. Ya. Betul. So mereka selalu berada di tahap yang itu. Tetapi bukan semua bukan semua. Itu yang saya kata kita menggalakkan kalau kita dapat guru yang baik. Itu yang penting. Guru macam Gus Hiding contoh tadi dekat Korea. Ya. Kalaulah dia ni pun melatih budak-budak bawah 12 tetapi datang sini jadi coach kelab profesional, memang tak masuk akal lah. Betul. Jadi kebergantungan sebenarnya setiap perlawanan ditentukan daripada bukan saja coach, malahan pemain pun memainkan peranan juga dalam menentukan kemenangan sesebuah pasukan. Coach, mungkin ada nasihat diberikan khususnya kepada pasukan-pasukan ataupun mungkin ada jurulatih yang sekarang ini masih lagi belum ada tempat di hati pasukan-pasukan yang bersaing dalam Liga M untuk musim depan, coach. Siapa yang jurulatih mungkin mereka ni masih lagi belum dapat lagi job ataupun pasukan-pasukan mana yang mungkin bersaing untuk Liga M, mereka ni tidak dapat lagi tawaran untuk menjadi jurulatih dalam pasukan tersebut. Mungkin ada kata-kata sesuatu daripada coach sebab coach dah berpengalaman dalam industri sukan ni? Ini sabarlah, tetapi kita tetap kena kerja kalaulah tak dapat dalam menjadi jurulatih dalam Liga Super atau Liga Premier, kita lihat M3 dengan M4 ambil tim sekolah pun tak apa. Janji kita membuat kerja kita keep dengan pace yang ada sekarang. So kalau kita give up atau menyerah diri kita, tak payahlah pasal kita tak ada kerja, tak boleh. Seorang jurulatih selalu kena bekerja supaya dia keep up to date dia punya pekerjaan tu, knowledge tu. Okay, kena practice. Ya. Okey, jadi maksudnya dekat sini isu yang dibangkitkan oleh coach sendiri, coach melihat bagaimana, adakah sebenarnya negara kita ni memang memerlukan kepakaran luar ataupun jurulatih tempatan ni pun sudah sedia hebat setanding dengan jurulatih import ni, coach? Kita dah melalui dalam 25 tahun yang sudah ni. Banyak masalah datang sini jadi jurulatih. Ya. Tetapi yang sekarang hebat adalah Datuk Raja Kopal yang bawa AFF, Datuk Ong yang bawa SEA Games. Ya. Tan Chen Ho, kedudukan ranking yang tak pernah kita melihat masa dulu. Masa ada coach daripada Eropah. Ya. Yang Tan Chen Ho ambil daripada Wikada. Wikada satu game pun dia tak menang. Ya. So itu siapa yang hebat? Betul. Itulah dia. Betul lah apa yang coach katakan tadi. Betul. Kalau kita lihat kita punya pencapaian bola sepak kita ni yang membanggakan dalam persadaran antarabangsa, yang membawa pasukan Malaysia itu adalah daripada coach tempatan juga, kan? Kalau lihat tetapi saya mengakui kita kena belajar lagi. Kita tak cukup. Ilmu bola sepak ni tak boleh berhenti. Kita kena, macam saya dah umur 62, saya masih lagi belajar. Betul.
Dan kalau kita lihat Datuk Ki Raja Gopal pun sekarang ini pun dirisik oleh pasukan Brunei ya untuk melatih pasukan di negara tersebut kan. Jadi kita tidak boleh Raja Gopal ya. Betul. Okey. Jadi coach, kita berhenti di sini. Kita harapkan bahawa ada satu pembaruan yang barulah dalam mutu bola sepak negara kita dan all the best juga kepada coach dalam pada kita untuk melatih bola sepak negara kita ni nanti. Baik coach. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Itu dia B Satanadan, Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia. Dan saya pun bersetuju juga apa yang coach katakan tadi. Sebenarnya kita ni mempunyai pelbagai jurulatih tempatan dan sebelum kita nak melihat perbandingan dari luar negara itu, kita lihat dulu jurulatih dalam negara kita Malaysia ini di mana banyak lagi melahirkan poin-poin yang berkualiti. Baik, kita ingin berhenti berehat sekejap, nanti kita nak bersama dengan artis kita Hez Hazmi dan banyak lagi pengisian menarik pastinya di Malaysia hari ini sebentar lagi. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Malaysia hari ini. Baik, kalau tadi Afad dah bercakap mengenai bola sepak kan? Betul. Sekarang ini kita nak berkongsi kepada anda sesuatu yang membanggakan. Ini mengenai saudara Abot Gudang, iaitu penganyam tikar dari masyarakat Bidayuh Serikin Sarawak yang telah memenangi anugerah yang begitu, kita sebagai rakyat Malaysia begitu berbangga dengan anugerah ini, iaitu anugerah Excellent Craft Award di perhimpunan ke-38 World Crafts Council Asia Pasifik. Ini dia. Ya, jom kita saksikan bingkisan menarik ini untuk anda. Bertemakan Glow Tree of Life, lukisan tangan pada tikar kelasa hasil karya anak jati Sarawak, Albert Gudang, berjaya merangkul anugerah kraf cemerlang yang dipersembahkan secara online dalam Perhimpunan World Craft Council Asia Pasifik baru-baru ini. Saya berasa amat gembira dan teruja selepas menerima anugerah baru-baru ini. Dengan kemenangan saya ini, saya berharap dapat menyuntik semangat dan keyakinan diri kepada orang lain. Mula menghasilkan kraf tangan sejak berusia 33 tahun, setiap hasil karyanya pasti akan diselitkan dengan elemen dari pelbagai etnik Sarawak. Pada murahnya, saya membuat kraf tangan ini hanyalah sebagai hobi. Dengan bakat yang ada dan mempunyai peluang untuk berjaya, saya mengambil keputusan untuk terus bergiat secara aktif. Walau bagaimanapun,
Albot mendakwa bahawa aktiviti hariannya mula terkesan sejak pandemik yang melanda. Di sepanjang wabak COVID-19 ini, saya hanya memberi tumpuan kepada tempahan dan hanya bekerja dari rumah disebabkan kekanan pergerakan dan aktiviti yang terhad. Harapan saya, walaupun dalam musim wabak COVID-19 ini, industri kraft tangan masih dapat berkembang seperti biasa. Dengan rahmat dan kasih dari Tuhan, saya berharap wabak COVID-19 ini cepat berlalu. Tahniah diucapkan kepada Abot Gudang dan saya percaya Abot ini mewakili masyarakat Bidayuh di negeri Sarawak ini, membanggakanlah sebenarnya, dan kita boleh mengambil pendekatan yang sama sahaja Anda kata kalau kita ni mempunyai identiti, kita mempunyai kreativiti, apa kata kita gunakan kepakaran kita itu untuk kita membuat pelbagai jenis hasil kreatif ini supaya kita dapat memartabatkan seni budaya kita di pentas mata dunia. Betul. Tahniah kita ucapkan kepada Encik Abot Gudang. Baik, ini ada sedikit info mengenai anda, peminat drama Korea, di mana Annyeong. Okey, di mana ada sebuah drama yang akan ditayangkan, sebuah eksperimen yang tidak seperti diharapkan. Ini membuatkan Ma Dong-chan lakonan Ji Chang-woo dan Komiran lakonan Won Jin-ah terbeku selama 20 tahun. Kini mereka terjaga dan harus mencari solusi demi terus hidup. Kalau nak tahu apa yang terjadi, saksikan Melting Me Softly di Jam Sarang mulai 10 Disember Selasa hingga Khamis jam 11 malam hanya di TV3. Ya, okey. Jadi kalau anda semua kalau nak wajah Korea, selalulah tengok cerita Korea. Macam Masila. Okey, seperti mana yang kita wawarkan pagi tadi, hari ini 9 Disember merupakan hari untuk anti rasuah antarabangsa. Jadi sama-sama kita untuk memulihkan integriti dan juga kita harus bersatulah untuk kita memerangi rasuah ini. Selamat menyebut hari anti rasuah antarabangsa dengan tema yang diangkat pada tahun ini ialah Recovery with Integrity. Sekali lagi, saya ingatkan kepada anda semua supaya kita tidak mengambil rasuah sama sekali. Okey, kita nak berhenti berehat. Hez Azmi pun dah tak sabar lagi nak menyanyikan kita 2 buah lagu. Untuk waktu ini kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Baik-baik saja hidupku tanpamu, baik-baik saja cintaku tanpamu. Kau putuskan aku, apakah salahku? Itu yang kau mau, ya jika begitu cari teman baru. Putusnya cintaku 3 bulan lalu, cinta antara kita. Kau tahu, ku tahu siapa di hatimu. Cukup dengan alasanmu. Kau bukan pertama, kau bukan kedua. Cukup bermain kata. Ku ciptakan lagu, laguku untukmu. Karena ku ingin kau tahu. Baik-baik saja hidupku tanpamu. Baik-baik saja cintaku tanpamu. Kau putuskan aku, apakah salahku? Itu yang kau mau, ya jika begitu cari teman baru. Mungkinkah diriku
teman baru. Cari teman baru. Cari teman baru. Nak buat juga? Nak juga. Okey, Hez Hazmi. Baik-baik saja. Baik-baik saja, Dia Alhamdulillah. kena macam, apa khabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, baik saja. Okey, saya ke sana lah ya. Okey. Okey, harus seimbang. Okey, lagu baru, rambut baru Image baru, Style saya baru, tak potong rambut sepanjang PKP. Oh, dah banyak bulan dah. Yes. Penerimaan peminat macam mana? Sebab yelah kadang peminat ni dia akan Yes. dia komen. Tak suka rambut panjang. Ada yang saya cakap okeylah, Hez punya image baru. Ada juga yang macam tak suka, saya suka yang lama. Macam budak-budak sikit lah. Yang Cakap pakai spek kan? Macam dulu tu. Betul, tapi saya cakap macam ni. Kalau lagu baru ni capai 100,000 view, Okey. insya-Allah saya potong. Alah. Dia berniat ni. Apa 100,000? 100,000 view. Rendah sangat. Music video. Kalau 1 juta. million. 1 juta boleh. Tak ada. Saya lagi suka. Okey, mungkin cerita sikit tentang lagu ni. Baik-baik saja ni. Okey, lagu ni sebenarnya saya cipta sebelum PKP. Sebelum PKP 2019 sebenarnya. Kita orang delay sikit dia punya release tu. Lagu ni berkisah tentang seseorang yang di move on lah. Macam lagu-lagu saya sebelum ni semua dia sedih, putus cinta, kena tinggal. So yang ni saya buat lagu ni memang untuk orang yang nak move on. Ni lagu dia. Dia sendiri ke dah move on? Dia berkisah tentang diri saya. Mula-mula aku mula rindu. Rindu. Betul dia putus cinta, kau bukan untukku lah. Semua sedih-sedih. Sekarang ni dia dah move on, dia baik-baik saja. Baik saja. Lepas ni lagu orang baru pula. Dia apa konsep penceritaan? Simple, santai. Lagu ni sebenarnya memang sangat santai. Memang saya buat pun dengan keadaan santai sangat. Dia berkisah tentang seseorang yang dia dah banyak kali kena tinggal. So sekarang ni dia kata yang it's okay, aku baik-baik saja dan aku nak cari teman baru. Itulah dia, simple je mesej dia. Dia sangat santai lagu ni. Kalau lihat carian Hez Hazmi ni, saya pasti Hez Hazmi ni tidak ada pelbagai macam kontroversi, gosip. Adakah memang Hez Hazmi memang meletakkan syarat kalau berada di industri ni memang aku tak nak lah gosip-gosip apa semua ni, ataupun gosip ni memang tidak perlu dalam kehidupan Hez Hazmi ni? Macam saya tak mencari gosip-gosip tu. Okay. Sebab saya memang masuk industri ni dulu pun sebab saya memang minat buat lagu. Saya mula-mula pada YouTube. Saya buat lagu kat YouTube. Memang buat lagu sendiri daripada YouTube lagi. So memang niat saya memang saya minat luahkan apa saya rasa melalui lagu. Jadi saya tulis lagu, saya buat lagu. So sampai hari ni kalau ada kontroversi tu saya tak mencarilah benda tu. Saya tak mencari benda tu. Dan ni apa gosip yang pernah melanda? Setakat inilah. Yang paling orang cakap macam dia ni tak move on ke lagu sebelum ni. Banyak cerita pasal lagu lah sebenarnya. Saya mau tu lagu lah sebenarnya. Maknanya Hez ni lebih fokus ke jaya lah. Yes. Jadi okey, Hez, kita tahu sekarang ni ramai BBNU. Macam mana Hez nak bersaing dengan BBNU yang bagai cendawan tumbul lepas hujan ni? Banyak betul. Bagi saya benda ni satu benda yang bagus. Sebab saya dulu pernah merasa kat tempat BBNU macam mana 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Bagi saya benda ni benda yang bagus sebab kita dapat bersaing secara sihat. Dan cara saya untuk nak bersaing adalah saya kena, sebenarnya satu je, kita kena keep buat lagu, teruskan buat lagu dan kita kena up to date dengan lagu-lagu sekarang, lagu-lagu macam ni. Macam mungkin 2-3 tahun lepas lagu-lagu macam zaman rock kapak sikit ada. So saya punya lagu saya tulis tu ada kena-kena sikit dengan tu. So sekarang dah orang dah fun-fun sikit. So saya punya lagu pun dah fun. Saya try follow the flow lah. Tengok video klip kat belakang ni jambu awak. Wah, itu bang. Dengan rambutnya. Okey, boleh cerita sikit pasal video klip ni? Video klip ni kita orang syuting dalam keadaan norma baru. So memang banyak shoot dekat rumah, dan dia berkisah tentang saya dah berumah tangga sebenarnya dalam video klip ni. Okey. So kira yang tu wife saya lah. Okey. Kira dia putus cinta, dia terus kahwin. Putus cinta kahwin lah. Tak, dekat dulu. Sebenarnya belum lagi. Saya single lagi. Nanti kau ingat saya dah kahwin lah time video klip ni. Okey, jadi macam mana dengan risau tak tentang persaingan dan 2021 yang mungkin kita pun tak dapat menjangkakan? Betul-betul. Bagi saya macam saya cakap tadi, persaingan tu saya tak takut sebab benda ni kat mana je ada. Bukan dalam industri muzik je, dalam semua bidang kan bagi saya ada persaingan ni. Macam saya cakap tadi, cara saya untuk nak bersaing adalah saya akan terus buat lagu dan improve diri dari semasa ke semasa. Tak minat masuk pertandingan ya?
Pertandingan buat masa ni belum lagi aku. Sebab saya lebih fokus buat lagu untuk diri saya, untuk artis lain. Antara artis yang saya dah pernah buat lagu sebelum ni macam Wani Music, saya pernah buat lagu untuk dia. So Elina Haris. Jadi saya lebih fokus pada buat lagu lah. Saya sebenarnya banyak belakang tabir buat lagu. Jadi sekarang ni penyimpanan untuk lagu-lagu yang belum lagi dirilis banyak jugalah ada simpanan. Banyak. Mana ni setiap tahun setahun sekali lah keluar lagu baru. Buat masa ni setahun sekali lah. Okay. Sebab saya buat lagu macam saya cakap tadi, lagu yang saya buat ni dah buat lama dah. Cuma kita postpone. Jadi sekarang baru release. Kenapa peram lama sangat? Sebab yelah masa tu PKP semua tak buat lagu, macam situasi negara kita pun Sebab tak anda mengizinkan. pengkarya kan terkesan dengan isu royalty. Dari segi royalty ya. Sebab sekarang ni banyak isu tentang macam elemen lah. Dari segi badan-badan yang mungkin ada elemen kontroversi, tak mendapat hak yang sepatutnya. Macam bagi saya okey je. Okey je sebab Okey saya je tak dapat? saya okey. Kan maksud dia saya benda tu tak effect saya, sebab saya selain menyanyi saya ada bisnes saya juga. Saya Tapi hak sebagai pengkarya okey, masih okey. Alhamdulillah, syukur. senangnya hidup dia kan semua lagu. Leon seorang yang positif lah sebenarnya. Kan? Jadi tak terlibat dengan persatuan lah tak? Tak ada. Tak dapat royalty pun tak apalah. Dapat kenalah. Tapi maksud dia kat sini benda tu saya macam mana? Royalty tu bagi saya bukan main income. Passive income sebab saya ada main income lain. So benda tu kalau ada alhamdulillah ada tambahan. Macam itulah. Hazmi sebagai seorang pencipta lagu yang bertanggungjawab dalam penyelesaian lagu, nak tahulah ilham tu biasanya datang dari mana? Penulis lirik kat sini. Okey. Yang buat lagu ni selalu ilham datang dari mana? Macam abang selalu macam ni bang. Macam saya lebih kepada diri sendiri. Apa yang saya lalui, saya memang minat. Saya akan petik gitar kat rumah. Saya dapat idea, saya akan rekod kat telefon dulu. Lepas tu saya akan tulis. Saya lebih kepada macam tu. Kalau tu untuk lagu saya sendiri. Tapi kalau untuk lagu orang, saya akan tengok karakter orang tu macam mana artis tu punya style-style lagu dia, style-style suara dia, dan baru saya follow dia punya. Pernah tak macam, yelah orang kadang dapat ilham lagu ni, kadang benda tu datang tak semena-mena. Ya betul. Ketika memandu tu, tiba-tiba dapat. Betul. Pernah tak macam, kejap lagi lah nak ingat semua. Pernah tak macam, Allah lupa lah. Pernah tak macam tu? Benda tu selalu jadi. Sebab tu saya pernah lagu sebelum ni lah. Saya pernah time drive saya dapat, saya berhenti tepi. Berhenti tepi, bahaya. Sebab kalau kita ingat melodi yang sedap tu, sebab saya biasa daripada melodi dulu. Bila saya dapat melodi yang saya rasa macam nice lah melodi, saya akan berhenti tepi rekod. Sebab kalau sampai rumah tunggu, dia lupa lah. Memang gone. Sebab banyak kali dah berbasikal berhenti je kan. Idea tak? Kena rekod tepi itu lah. cara saya lah buat lagu. Tapi awak tengok model dalam ni pun budak muda kan? Ni Kau awak masih meletak diri awak sebagai umur 20-an, awal 20-an ke? Saya memang jenis macam ni. Saya memang fun-fun macam ni lah saya. Tak bersedia lagi masuk zon yang betul-betul serius, yang cinta, luka semua belum lagi? Belum lagi lah. Sebab kalau nak ikutkan dari segi lagu-lagu sedih dah pernah dah. Luka semua dulu. So sekarang ni saya nak mau lagu-lagu positif. Lagipun saya rasa negara kita ni nak macam banyak sangat lagu-lagu sedih dah. Pernah terlalu down, so kita nak bagi mood tu up balik. Tahun depan kita fun-fun. Ada pakai apa-apa kosmetik untuk kekal Tak ada. Senyum. Senyum je. Sebab esok ada topik kita. Kita ada topik menarik esok mengenai racun dalam kosmetik. Okey, sebab sekarang ni ramai orang nak cantik kan. Cantik juga, tapi kita kena tahu cantik juga. Tapi akhirnya merana. Yang paling kita risaukan cantik, tapi mudarat sebab ia ada kandungan bahan yang haram. Betul. Bahaya juga. Okey, kita dah berakhir di sini, tapi sebelum itu kita nak bersama dengan Hazmi untuk pakaian Malaysia hari ini pada hari bila ini. majlis potong rambut tu? Tunggu view. 100,000 kan? 100,000. Ya. Okey, silakan Hazmi dengan lagunya Setiaku. Setiaku. Ya, silakan. Ada kalanya ku rasa curiga, adakah kau di sana tidak mendustakan cinta kita? Ada kalanya ku sunyi kau tiara, seperti ku hilang arah, hanya rindu yang membara. Bila kau kan menjauh, cintaku kekal untukmu. Bila kau kan menjauh, ku tunggu saat bertemu. Aku gembira, engkau ketawa. Aku terluka, engkau merana. Itulah hidup bercinta. Ada kala derita, oh pergilah engkau pergi.
kepulangan kekasihku di dalam hidupku. Ada kalanya ku rasa curiga, adakah kau di sana tidak mendustakan cinta kita? Ada kalanya ku sunyi kau tiada, seperti ku hilang arah, hanya rindu yang membara. Bila kau kan menjauh, cintaku kekal untukmu. Bila kau kan menjauh, ku tunggu saat bertemu. Kerana setiaku padamu. Aku gembira engkau ketawa, aku terluka engkau merana. Itulah hidup bercinta. Ada kala derita, oh pergilah engkau pergi. Aku setia menanti kepulangan kekasihku di dalam hidup.